Hello, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Fit Vision YouTube channel. Video kali ini kita akan berbincang sedikit tentang satu karakter yang sudah dikonfirmkan oleh Sony Pictures Entertainment, which is Madam Web. So, Sony Pictures Entertainment dah mengeluarkan satu statement di mana Dakota Johnson akan memainkan peranan sebagai Madam Web. Tapi benda ni, news ni dia telah wujudkan satu perbalahan di internet, di dunia internet, which is kenapa Dakota Johnson is a woman yang memainkan peranan sebagai Madam Web. Bukankah kita sepatutnya mengambil pelakon yang seakan-akan perempuan tua, sebab kita tahu Madam Web ni adalah seorang perempuan tua. Dan kenapa kita memilih Dakota Johnson, a woman, seorang gadis yang berumur masih muda, kenapa dipilih sebagai Madam Web? And here is why. Tapi before kita teruskan kenapa Dakota Johnson dipilih, kita go through kepada karakter ini dulu, iaitu Madam Web. This is not origin dan sebagainya. Aku akan cerita sedikit je sebab basically origin of Madam Web ni di dalam komik dia tidak sangat interesting. Dia tidaklah interesting sangat berbanding dengan animated series. Orang lebih prefer untuk tengok animated series punya Madam Web berbanding daripada Madam Web punya komik punya version. So Madam Web ni first appearance dia adalah di dalam The Amazing Spider-Man number 210 yang dikeluarkan pada tahun 1980. Dan nama sebenar kepada Madam Web ni iaitu Cassandra Webb. So basically Cassandra Webb ni merupakan seorang gadis tua yang menghidapi satu penyakit ini, iaitu degenerative muscle disease, yang membuatkan gadis tua ni, Madam Web ni, dia tidak dapat berjalan. Mahupun nak pergi kedai membeli roti, tapi kedai tutup. Tak boleh. Tidak boleh langsung, tak boleh pergi nak pergi kedai nak beli ayam. Bang, tolong bagi ayam 2 kilo ke apa. Benar, tak ada benda-benda macam tu. So basically dia akan lumpuh. Dia ni macam lumpuh lah. So dia duduk dekat kursi most of the time. Bukan Professor X ke apa, bukan. Dia adalah Madam Web. Dan basically late husband dia ataupun husband ni dah meninggal. Husband ni telah create satu mesin ni yang seakan-akan sarang labah-labah yang begitu besar dan melekat dengan badan dia, yang connected dengan badan dia, which is benda tu akan menolong dia lah serba sedikit kan untuk hidup. Sebab tanpa mesin tu sebenarnya literally dia tak dapat nak survive lah dia punya kehidupan tu. Juga dia ni seorang yang gadis yang buta lah, bukan gadis lah, seorang perempuan tua yang buta. Okay, so daripada mesin tadi yang kita cakap, mesin yang kat belakang tu yang besar macam sarang labah-labah tu kan, benda tu dia ada side effect kepada orang yang mengguna benda tu, menggunakan mesin tu, which is Madam Web tu. Side effect kepada mesin tu, dia telah developkan some kinds of ability kepada pengguna kepada mesin tersebut, which is Madam Web. Dan antara power psychic abilities yang dimiliki oleh Madam Web adalah telepati. Lepas tu kita ada astral projection. Lepas tu kita ada satu lagi iaitu clairvoyance. Clairvoyance ni adalah satu kemampuan di mana seseorang itu dapat melihat jauh ke depan. Literally kita boleh panggil sebagai melihat masa depan lah, tanpa menggunakan time stone dan sebagainya. So basically itu adalah serba sedikit tentang karakter yang bernama Madam Web ataupun Cassandra Webb. So aku akan sambung kepada satu karakter lagi yang juga berkaitan dengan Madam Web. Okay, so the name for the character is Julia Carpenter, ataupun dikenali sebagai Spider-Woman, dikenali juga sebagai Arachne, dan juga dikenali sebagai Madam Web. Wafiq, bukan Dakota Johnson melakonkan Madam Web perempuan tua dalam filem nanti akan datang nanti ke? Okay, let me explain dulu kat korang semua. So basically Julia Carpenter ni, the first appearance dia adalah di komik Secret Wars yang dikeluarkan pada tahun 1984. So Secret Wars ni adalah peperangan multiverse lah. So basically Julia Carpenter ni is one of the superheroes yang bertempur di Secret Wars tu. Dan The Avengers pada waktu itu berjumpa lah dengan Julia Carpenter ni, dan dia bertanya lah kepada Julia Carpenter, awak ni Spider-Man ke? Ya, saya ni adalah Spider-Man saya ni adalah versi kepada Spider-Man daripada universe yang berbeza. Itu adalah the first appearance Julia Carpenter muncul di dalam Secret Wars. Julia Carpenter dia mempunyai seorang rakan yang bernama Valerie Cooper pada zaman college dia lah. Dan sekarang ini Valerie Cooper dia sedang bekerja di satu organisasi kerajaan ni yang bernama The Commission of Superhuman Activities. So bila kita cakap pasal The Commission Superhuman Activities, aku boleh bagi reference yang terdekat yang aku rasa most of us yang dah pernah tengok, which is Falcon and the Winter Soldier. Korang ingat waktu di mana Sam Wilson dia rasa diri dia tidak layak untuk memegang mantle ataupun menyambung legacy of Captain America tu.
So Sam Wilson dia serahkan shield dan juga suit Captain America tu kepada satu organisasi ni yang bernama The Commission yang aku stated tadi lah. So basically The Commission itu telah melantik another person untuk menggalas watak sebagai Captain America, which is John Walker, ataupun sekarang ini dikenali sebagai Agent Walker. Sebenarnya those kind of event sama juga, dia petik daripada komik, aku tak ingat komik apa, tapi di mana Steve Rogers diturunkan daripada Captain America dan melantik US Agent sebagai Captain America yang baru. Tapi disebabkan John Walker dia buat satu isu dan sebagainya, pukul orang, bantai orang apa semua, so US Agent pun diturunkan dan Steve Rogers diambil balik sebagai Captain America. Selain daripada itu juga, The Commission of Superhuman Activity ni dia juga mahu mencipta diorang punya superhero sendiri. Bukan macam dia tak nak macam ada those kind of superhero yang diorang tak boleh kawal. So Valerie Cooper ni dia bekerja dekat The Commission of Superhero Activity tu, dan Valerie Cooper dia telah approach Julia Carpenter ni, Julia, aku nak join eksperimen aku, which is kita akan buat superhero dan sebagainya, kau nak join aku? Julia Carpenter pun dia cakap, ya of course aku nak, kau baik aku kan, of course aku nak join kau. So Julia Carpenter pun setujulah untuk join the experiment, dan somehow di dalam eksperimen tersebut Julia Carpenter telah disuntik dengan venom bisa daripada laba-laba dan juga campuran herba-herba, dan ekoran daripada itu terjadilah Spider-Woman. Dan the major changes ataupun significant changes daripada Spider-Man dan juga Spider-Woman Julia Carpenter ni, which is kalau Spider-Man kita ada physical web kan, kita ada macam kalau kita nampak Spider-Man keluarkan sarang dia, kita nampak sarang itu berwarna putih, dan tekstur dia pun kita boleh nampak kan sarang Spider-Man tu macam mana. Tapi kalau kita cakap pasal Julia Carpenter ataupun Spider-Woman ataupun Arachne ni, dia mengeluarkan psychic punya web, which is kau tak boleh nak nampak sarang itu. So itu adalah major changes lah between this character. So Wafiq, kenapa kau cerita pula pasal Julia Carpenter? Apa kena mengena pula dengan Madam Web ni kan? Okay, so ceritanya macam ni. Julia Carpenter dengan Cassandra Webb, which is Madam Web yang asalnya, dia pernah berjumpa ataupun berinteraksi di antara satu sama lain di dalam satu event yang bernama The Grim Hunt. So The Grim Hunt ni adalah sequel kepada The Last Hunt, which is Kraven The Last Hunt. Kraven The Last Hunt adalah di mana Kraven dia pergi memburu Spider-Man habis-habisan, dan ada satu masa tu Spider-Man dia mendapat symbiote suit. So dia nak bunuhlah Kraven, tapi Madam Web cakap tak payah bunuh dia, nanti kalau kau bunuh dia kau akan terlibat dengan benda yang lagi dahsyat daripada benda ni. So basically we are talking about The Grim Hunt sekarang ni. The Grim Hunt adalah kesinambungan daripada Kraven The Last Hunt tu. So The Grim Hunt ni basically adalah anak pinak lah keluarga-keluarga Kraven the Hunter ni. Dia keep on memburu orang-orang yang mempunyai kuasa Spider-Man ni, tak kira lah Peter Parker ke sesiapa kan. Dan dua karakter yang termasuk di dalam event tersebut adalah Julia Carpenter dan juga Cassandra Webb, Madam Web ni. Dan ekoran daripada event tersebut, Madam Web ataupun dikenali sebagai Cassandra Webb yang perempuan tua tu, dia mati di dalam event tersebut. Tapi sebelum dia mati tu, right before she dies, dia sempat transfer dia punya psychic power tu kepada Julia Carpenter. Dan basically officially Julia Carpenter menggalas satu lagi nama, satu lagi nickname, satu lagi kuasa, which is as a Madam Web yang baharu di dalam universe itu. So itulah transition dia. Kenapa Julia Carpenter dan juga Cassandra Webb berkait di antara satu sama lain. Basically kenapa Dakota Johnson dipilih sebagai Madam Web, I believe Dakota Johnson adalah Madam Web of Julia Carpenter. Aku rasa macam tu lah. Dan ramai juga yang speculated benda ni. Dan susah untuk aku akui, tapi aku terpaksa akui that I think that Dakota Johnson is going to play a character of Julia Carpenter, bukanlah Cassandra Webb. Maybe in that film, in that solo film nanti, kita akan dapat Cassandra Webb alone. Cassandra Webb perempuan tua yang memiliki kuasa psychic yang buta, yang ada disabilities kan. Maybe kita akan dapat benda tu in the future. Tapi aku tak rasa Dakota Johnson akan melakonkan watak sebagai Cassandra Webb. Aku rasa dia akan melakonkan watak sebagai Julia Carpenter. Of course lah, when we talk about Dakota Johnson, satu benda yang kita boleh assure satu benda yang kita boleh pastikan untuk Sony Pictures Entertainment ni adalah longevity. Longevity ni adalah satu benda yang bertahan dengan sangat lama. Contoh, katakan aku kata kat korang, okay, Madam Web, pelakon Madam Web telah dipilih dan pelakon tersebut berumur 60 tahun.
pelakon tersebut umur 20 tahun, berapa banyak filem yang kita boleh provide, berapa banyak filem yang kita boleh hasilkan dengan watak ini, dengan karakter ini. Aku tak rasa banyak. Aku tak rasa that, bukanlah aku nak cakap pelakon tu tak boleh hidup lama ke apa, tapi benda tu macam satu kepastian lah. Pelakon yang lagi muda lagi tahan lama, macam tu lah. Contoh kau beli pensel yang baru, mestilah pensel tu tahan lama. Kalau kau beli pen yang dah lama pakai, takkan kau nak pakai lagi kan. So longevity memainkan peranan yang penting kat sini. Sebab tu Dakota Johnson dipilih untuk filem Madam Web ni, dan akan memainkan, aku rasa dia akan memainkan watak sebagai Julia Carpenter aka Madam Web pada waktu itu. Korang tak rasa ke behind the scene Sony try to create a storyline yang sangat besar di sini yang kita semua tak boleh nak bayangkan, tapi somehow kalau fanbase yang really mengkaji benda ni, dia orang boleh picture lah filem Madam Web ni akan ke mana. So basically Madam Web ni dia adalah character of multiverse character, which is kita dah banyak kali tengok dalam komik, dalam animated series. Dia telah mengumpulkan karakter-karakter Spider-Man yang berusulkan labah-labah ni lah, dia dah pernah kumpulkan dah. So basically when we talk about this thing, benda ni akan berkait, karakter ini akan berkait rapat dengan Null, the God of Symbiote. Okay, kenapa berkait rapat? Di dalam Venom 2 Let There Be Carnage credit scene, kita dapat lihat that Venom dan juga Eddie Brock berinteraksi di antara satu sama lain, dan Venom mahu menceritakan dia punya sejarah kepada Eddie Brock, tapi tak sempat daripada tu. Dia nampak Tom Holland, Peter Parker di dalam skrin TV tersebut, dan somehow Venom interact dengan skrin tersebut kan. Itu menunjukkan di mana Venom Symbiote di dalam Tobey Maguire dan juga Venom di dalam Eddie Brock yang Tom Hardy ini, dia orang berkongsi satu maklumat yang sama. Sebab kita tahu Symbiote ini ada satu kind of hive mind di mana dia orang boleh berkongsi maklumat apa yang dia orang tahu dan sebagainya tentang dunia, tentang orang dan sebagainya kan. So basically hive mind itu exist. Dan apabila hive mind exist, symbiote exist, basically the creator of the symbiote itself, it exists. Alright. So kenapa Madam Web? Madam Web somehow aku rasa that dia akan mengumpulkan karakter-karakter Spider-Man. One day dia akan mengumpulkan karakter-karakter Spider-Man datang ke satu universe untuk menghentikan Null, the God of Symbiote, termasuklah dengan Venom. Venom akan join the Spider-Man thing, dan dia akan pergi hunt for the Null, the God of Symbiote. Maybe, alright, this is a big thing lah. Aku tahu some of you guys maybe akan disagree dengan aku. Maybe akan macam, apa benda COV, kau dah lebih ni, aku rasa macam nak unsubscribe kau dah ya. Maybe kau akan rasa macam tu. Tapi aku rasa ini adalah jalan cerita yang Sony cuba create, which is aku sangat kagum kalau dia pergi ke arah itu. Sebab apa sebab lagi, apakah motif lagi kau nak munculkan karakter perempuan tua di dalam Sony Pictures? Takkanlah, memanglah kau ni dikenali sebagai satu perfilman yang just nak kau untung kan. Tapi aku rasa lagi banyak lagi kau boleh buat daripada benda ni. Kau boleh buat filem Venom dan sebagainya kan. Juga kalau kita tengok Spider-Man Across the Spider-Verse kan, Miles Morales tu kan, kalau kau dah perasan, movie animasi ini adalah satu reference ataupun satu prequel kepada filem yang akan datang one day, which is maybe one day kita akan dapat tengok like Spider-Man, 100 Spider-Man, 100 jenis Spider-Man dikumpulkan untuk menentang dengan Null, the God of Symbiote. Dan kalau dalam komik, kalau ikutkan dalam komik, the person yang menewaskan Null adalah Venom's Eddie Brock sendiri. Dia ada satu kapak ni which is dia proof lah yang dia little protector pada waktu itu kan. Tapi aku tak tahu if benda dalam komik itu akan berlaku di dalam live action. So basically itu adalah serba sedikit tentang Madam Web, dan apakah tujuan Madam Web itu dihasilkan ataupun karakter itu dimunculkan di live action. So apa pendapat korang? Korang rasa adakah teori ini masuk akal, ataupun adakah Madam Web ni akan just jadi another film yang gagal untuk Sony just cakap je lebih dan sebagainya? What do you think? Leave a comment down below, dan aku really nak tahu apa pendapat korang, right? So without being said, kita jumpa lagi di minggu yang hadapan. Alright, minggu hadapan kita akan jumpa lagi, dan kita akan cakap a lot of interesting things about Marvel again. Right, without being said, take care. I see you again. Bye bye dan Assalamualaikum.